Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Okay, boleh dengar ke saya punya suara? Boleh, Prof. Okay, good. Okay, so selamat kembali belajar. Tak pastilah you all kembali. You ada di UKM ke tidak? Okay, so selamat kembali belajar dan selamat Hari Raya Mahu Zahir dan Batin. Okay, so kita akan sambung perbincangan kita, tapi sebelum tu kita akan tengok sedikit praktis 2 dan 3 ya. Okay. 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 Okay, so ini adalah praktis 2. Okay, ini adalah contoh daripada grup Miza. Okay, Miza Wardina. Okay, pertama sekali kita lihat untuk praktis 2, randomization. Okay, so tujuan bagi praktis ini adalah untuk demonstrate to you kesan randomization terhadap jika ada confounding factor. Okay, so kalau lihat di sini, so ini adalah dia punya measurement. Okay, yang asas. Okay, kemudian yang ini adalah tanpa confounding factor. Okay, dan juga tanpa randomization. Okay, so kalau tanpa randomization, bermaksud run order dia adalah samalah 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Okay, replication ketiga pun 1, 2, 3. Okay. Okay, measurement ini yang telah saya tetapkan, iaitu A adalah 1, B 5 dan C 3. Dan disebabkan tidak ada randomization, tidak ada confounding factor, maka yang pertambahan ini semuanya adalah sifar. So dia punya measurement adalah tetap A adalah 1 di sini, B adalah 5 dan C adalah 3. So begitu juga untuk replikasi yang kedua. 1, 5, 3. Untuk replikasi yang ketiga juga adalah 1, 5, 3. Okay. Kemudian measurement data tanpa confounding factor. Tanpa confounding factor. Tetapi ada randomization. So kalau kita lihat tanpa confounding factor, so ini semua adalah sifar. Ini semua adalah sifar. Untuk rep 2 juga sifar, rep 3 juga adalah sifar. So bermaksud tidak ada confounding factor. Ada randomization, so maksudnya run order dia adalah random. Jadi 1, 2, 3, 2, 1, 3. Kemudian ini adalah 3, 1, 2, 1, 2, 3. Disebabkan tiada confounding factor, so regardless of dia punya run order, maka measurement dia tetap samalah. 1 adalah 1, 5, 3, rep 1, 1, 5, 3, rep 2, 1, 5, 3, rep 3. Kemudian yang ketiga pula adalah measurement data dengan confounding factor. So kalau kita lihat di sini, dia ada value di sini. Tetapi tidak random, tiada perawakan, tiada randomization. Bermaksud run order dia adalah in sequence always. Rep 1, 1, 2, 3, rep 2, 1, 2, 3, rep 3 juga 1, 2, 3. So bermaksud tidak ada randomization. So dengan itu, apabila ada confounding factor, maka
untuk run order pertama dia tambah sifar. So keputusan dia adalah 1 campur sifar adalah sama dengan 1. Okey, apabila dia run order yang kedua, okey, saya create yang saya cipta bahawasanya akan ada pertambahan 2 kepada data. Okey, so maksudnya 5 tambah 2 dapat 7. Okey. Kemudian untuk kalau run order yang ketiga, maka akan ada pertambahan 4. So bermaksud 3 tambah 4 ini adalah 7. So dia punya keputusan akhir adalah 177. Okey. Untuk replikasi kedua, disebabkan tidak ada run order, tidak ada randomization, so dia punya run order adalah tetap 1, 2, 3. Begitu juga dengan replikasi ketiga, run order dia adalah 1, 2, 3 sebab tidak ada randomization. Okey, so tetapi ada confounding factor. Okey, so bila ada confounding factor, so maksudnya okey, untuk 1 kena tambah sifar jadi 1, 5 tambah 2 dapat 7, 3 tambah 4 dapat 7. So keputusannya adalah 177, 177. Okey. Okey, so ini adalah apabila data ada confounding factor tetapi tidak ada randomization. Okey, yang terakhir adalah data ini dia ada confounding factor di sini tetapi ada juga randomization. So kalau lihat di sini, okey, ini ada confounding factor. Okey, ini juga bermaksud ada confounding factor, ada confounding factor. Okey, kemudian dia juga ada randomization. Jadi kita lihat dia punya run order dia adalah rawak. Dia tidak ada sequence. Di sini 2, 3, 1 dan di sini adalah 2, 1, 3. Okey. Jadi apabila dia 1 run order 3, maka dia akan ditambah dengan 4. Jadi 1 tambah 4 adalah 5. Okey, apabila dia run order 1, maka dia ditambah sifar. So 5 tambah sifar adalah 5. Apabila dia run order 2, maka ditambah 2. So 3 tambah 2 adalah 5. So jawapan dia adalah, hasilnya adalah 5, 5, 5. Okey, so itu untuk rep 1. Untuk rep 2, kena buat randomization sekali lagi. Okey, jadi kita tak boleh pakai run order ataupun run sequence yang sama. So buat randomization, okay, kita dapat 2, 3, 1. So kalau 2, maka ditambah 2. So 1 tambah 2 dapat 3. Kalau dia run order 3, ditambah 4. So 5 tambah 4 dapat 9. Kalau run order 1, ditambah sifar. So 3 tambah sifar sama dengan 3. Okey, begitu juga untuk yang aplikasi yang ketiga. Okey, run order ini dirawakkan. So dengan itu hasilnya adalah 3, 5 dan 7. Okey, kemudian dibuatkan min. Okey, dibuatkan min. Okey, untuk tabel 1, 153, tabel 2, 153, tabel 3, 177. Okey, tabel 4 adalah 3.7, 6.3 dan juga 5. Okey, so kalau kita lihat di sini. Okey, maka ini adalah tanpa confounding factor, tanpa randomization. Okey, so bermaksud ianya adalah 153, tak ada masalah. Okey, sebab dia tidak ada confounding factor. Di sini juga dia tidak ada confounding factor tapi ada randomization. So bila tidak ada confounding factor, dia juga dapat 1, 5 dan 3. So bermaksud di sini kalau kita lihat kalau tidak ada confounding factor, okay, maka tidak ada masalah untuk kita tidak buat randomization. Okay, sebab tidak ada confounding factor. Okay, kerana kita lihat di sini dia punya hasil dia adalah sama. Okay, tetapi persoalannya adalah kita tidak tahu secara muktamad sama ada confounding factor itu wujud ataupun tidak. Okey, melainkan kalau kita telah buat proses itu berkali-kali. Contohnya dalam industri production, penghasilan penghasilan produk tertentu. So memang kita dah mahir dengan produk tersebut.
hari-hari kita buat produk tersebut. So itu kita boleh claim walaupun ianya tidak mungkin tidak tepat. Okey, tapi kita boleh claim bahawasanya kita telah tahu, okey, semua proses tersebut memang tidak ada confounding factor. Tetapi apabila kita buat research, research ni bermaksud kita buat sesuatu yang baru, yang belum dibuat sebelum ini. Okay, maka there will always be the risk that unknowingly, tanpa kita sedar, tanpa kita tahu, ada confounding factor yang boleh mempengaruhi data kita. Okay, so ini adalah keadaan yang ideal, yang mana tidak ada confounding factor. Okay, tapi kebiasaannya kita tidak boleh nak sahkan bahawasanya sememangnya tidak ada confounding factor. Okay, so apa jadi? Andai kata ada confounding factor dan kita tidak buat randomization. So kita akan lihat di sini, ianya adalah 1, 7, 7. Sepatutnya dia begini, 1, 5, 3. Tetapi disebabkan oleh confounding factor tersebut, maka dia telah jadi 1, 7, 7. Dan kalau kita lihat di sini, ianya sangat-sangat jauh berbeza. Okey, jadi apa yang berlaku apabila kita walaupun ada confounding factor tetapi kita buat randomization. Okey. So kalau you lihat di sini, ini adalah adanya confounding factor tetapi ada juga randomization. So kalau kita lihat dia 3.7, 6.5 dan 6.3 dan juga 5. Okey. So adakah ianya sama dengan yang asal? Jawapan dia tidaklah. Okey, ianya tidak sama dengan yang asal. Tetapi apabila kita lihat dia punya pola dia, okey, yang biru kemudian tinggi kemudian rendah balik. Okey, kalau kita lihat di sini, ini adalah rendah, tinggi kemudian rendah balik. Dan kita lihat dia punya pattern ini adalah lebih kurang sama dengan yang tidak ada confounding factor. Okey, sebab dengan adanya randomization, walaupun kita tidak dapat exactly the same, tapi at least kita dapat bentuk yang reasonable as compared to yang similar tu kepada yang sebenar. Okey, dan ianya lebih baik kalau kita lihat berbanding dengan ini lah. Ini 1, 7, 7 sama. Sedangkan ini kita lihat dia ada rendah, tinggi, rendah balik. So sama dengan yang apa ni? yang tanpa confounding factor. Okay, so itu menunjukkan apabila kita menjalankan confounding factor, okay, maka ianya dapat meminimalkan. Okay, dia tidak dapat mengelakkan sama sekali, tapi dia meminimalkan kesan confounding factor jika ada. Okay, sebab kita tidak tahu, tidak pasti. So andai kata ada, maka dengan adanya randomization, okey, maka kita akan dapat meminimalkan kesan confounding factor. Okey? Okey. Okey. Sudah. Okay, so ada apa-apa soalan? Okay, so sebab itu ianya tadi nampak kan? Ya Allah. Nampak ya? Type sikit respon. Nampak doktor. Nampak Okay. Apa ya doktor? Ha? Yang saya apa tu? Bincang. Share tadi. Apa ni? Histogram tadi tu. Ada nampak. Nampak Saya tanya. Okey, sila. Lepas tu apa function confounding factor tu sebenarnya? Okey.
Yang ini ni confounding factor tu adalah untuk dia rekaan semata-mata. Okey, tapi nak menunjukkan andai kata adanya confounding factor, randomization akan dapat meminimalkan dia punya kesannya. Okey, itulah tujuan saya letakkan confounding factor. Okey, andai kata kalau tidak ada kalau tidak ada confounding factor, you akan nampak di sini. Tak ada masalah. Okey, kalau tidak ada confounding factor. Okey, so tidak ada masalah apa-apa. Okey, tapi andai kata ada confounding factor, so walaupun ada, maka randomization akan dapat meminimalkan kesan dia. Sebab kalau you tengok di sini, of course, dia tidak dapat the exact value. Ini value sebenar kan. Tetapi at least dia punya proportion dia, iaitu dia rendah, tinggi, kemudian sederhana rendah, ianya adalah mirip dengan yang asal. Okey, boleh faham? Doktor. Ya. Contohnya buat eksperimen, apa contoh confounding factor tu? Confounding factor ni benda yang kita tak tahu. Kita tak tahu sebab sorry, silap. Confounding factor ni adalah perkara yang akan mempengaruhi data kita. Sebahagiannya kita tahu, sebahagiannya kita tidak tahu. Sebagai contohnya, andai kata kita sekejap, saya buka saya punya tablet. Sekejap. So sebagai contoh mana dia? 3512. So yang ini adalah apa yang kita telah discuss dulu. Sebagai contoh kalau kita ambil kita ambil satu contoh. Katakan kita ambil satu contoh, kita buat barulah. Katakan kita nak tentukan, kita nak tentukan kesan penyerapan minyak semasa penggorengan pisang katakan. So apa yang kita boleh buat adalah katakan apakah kita punya faktor kita yang kita interested in. Kita nak tengok kesan penyerapan minyak semasa penggorengan. Kesan permukaan, luas permukaan. Terhadap terhadap penyerapan minyak semasa penggorengan. Apabila kita buat, kita nak macam ni, maka faktor dia adalah
luas permukaan yang berbeza. Okey, so mungkin kita punya goreng pisang. Okey, ada yang macam tu. Okey, ada yang permukaan dia lebih luas, ada permukaan dia yang lagi luas. Kan? So kita ada 3 permukaan, luas permukaan. Katakan yang ini adalah 1 cm square. Ini 2 cm square. Ini 3 cm square. Okey, luas permukaan dia. Kemudian kita akan ini adalah dia punya perlakuan. Okey. Selepas itu apakah dia punya respons? Respons adalah apa yang kita akan ukur. Maka kandungan minyak. Okey. Mungkin kita boleh gunakan Soxhlet. Okey, you all dah belajar kan analisis makanan, iaitu mengukur kandungan minyak. Okey. Okey, so apabila kita nak jalankan ini, okey, maka kita akan kawal semua aspek, ataupun bukan kawal, malarkan semua aspek. Okey, malarkan semua aspek, melainkan luas permukaan. Okey, so dengan itu hanya luas permukaan yang berubah. So dengan itu apabila kita dapat keputusan dia, katakan keputusan untuk 1 cm square kandungan minyak dia adalah 10%. Dan kalau 2 cm square kandungan minyak dia 20%. Kalau 3 cm square maka maka kandungan minyak dia adalah 30%. Okey, so kita boleh conclude apabila luas permukaan meningkat, maka oil content, kandungan minyak juga akan meningkat. Ini hanyalah betul apabila semua aspek lain adalah malar. Barulah kita boleh kata keputusan ini adalah disebabkan oleh permukaan yang berbeza. Andai kata kita tidak kawal aspek yang lain. Sebagai contoh, yang di sini, walaupun dia ini adalah berbeza, tetapi yang ini pisang berangan. Yang ini pula pisang emas. Yang ini pula pisang pisang nipah contohnya. Okey. Kalau ianya kita buat macam ni, okey, boleh tak kita kata keputusan yang kita dapat ini adalah disebabkan oleh luas permukaan? Tidak boleh kan? Mungkin ianya disebabkan oleh jenis pisang yang berbeza. Sebab pisang berangan mungkin lebih keras daripada pisang emas, tekstur dia. Ataupun pisang emas mungkin lebih keras daripada pisang nipah, teksturnya. So itu mungkin mempengaruhi penyerapan minyak. Okey. So sebab itu lain semua mestilah malar. Tetapi permasalahannya adalah walaupun kita cuba sedaya upaya untuk malarkan semua aspek, tetapi ada kemungkinan ada aspek yang mana kita sepatut malarkan tetapi kita tidak malarkan. Sebagai contoh. So itu adalah dia punya kemungkinan sebab kita tidak tahu 100% berkenaan sistem ini, berkenaan dengan sampel kita. Especially macam saya kata, apabila you all semua buat research ni always perkara yang ada novelty, ada benda yang baru, ada aspek yang baru. So ada kemungkinan perkara itu kita tidak tahu sepatut diambil kira. Jadi kita tidak ambil kira. Okey. So itu ada apa yang kita namakan sebagai confounding factor. Okey, perkara-perkara yang boleh
mempengaruhi data kita. Okey, mempengaruhi hasil kita. Okey, ada yang kita tahu, so kita malarkan. Tetapi ada juga yang kita tidak tahu. So apa yang kita nak buat? Maka kita buat randomization. Supaya kalaupun dia ada kesan, okey, maka kesan dia itu dapat diminimalkan. So dengan itu kita akan dapat hasil dia ni. Hasil ni adalah yang the truth, iaitu yang sebenar. Bukan bias. Okey, bukan bias. Okey? Okey, boleh faham Okey, so itu adalah ada soalan lain tentang randomization? You all dengar kan saya? Dengar tak? Dengar. Okay, thank you. Dengar. Okay, thank you. Okay, so next adalah randomization untuk randomization. Randomization untuk one factor design of experiment. Okay, so kita lihat you punya practice 3. Okay, ini sebagai contoh daripada grup Miza. Okay, randomization of completely randomized design. Okay, apabila kita completely randomized design bermaksud ianya adalah satu faktor. Okay, ianya terdiri pada satu faktor. Doktor. Ya. Doktor ada share screen ke? Oh, okay, sorry. Saya tak share. Ya. Okay. Okay, nampak Okay, so kalau lihat di sini, okay, ini contoh randomization of completely randomized design. Okay, so ini adalah untuk satu factor. So factor dia adalah heating temperature. Okay, itu adalah factor. Factor ini sekali lagi saya ulang. Okay, factor inilah apa yang kita manipulate. Maksudnya kita tidak malarkan. So itu adalah dia punya factor. Okay, berdasarkan kepada apa yang kita nak kaji. Okay, apa yang kita nak kaji. Dalam kes ini kita nak kaji kesan suhu pemanasan. So suhu pemanasan menjadi dia punya faktor. Okey, kemudian suhu pemanasan yang digunakan adalah 60, 80, 60, 70 dan 80. Okey, so itu adalah dia punya perlakuan. Perlakuan ini adalah apa yang kita kenakan kepada sampel. Apa yang kita apply kepada sampel. So dalam kes ini sampel akan dipanaskan pada suhu 60, 70 dan 80. So bermaksud 60, 70, 80 ini ianya adalah variation. Ianya adalah pecahan daripada faktor. Faktor adalah suhu pemanasan. Okay. So daripada faktor dia dipecahkan kepada 3 suhu pemanasan iaitu 60, 70, 80. So 60, 70, 80 ini adalah perlakuan. Okay, yang mana kita akan kenakan pada sampel. Iaitu kita akan panaskan sampel pada 60, 70, 80. So ia dinamakan sebagai treatment ataupun perlakuan yang kita lakukan kepada sampel. Okey. Okey. Kalau kita lihat di sini, okey, ini run order. Run order adalah sequence yang kita perlu gunakan apabila kita nak apply treatment kepada sampel. Okay? Okay, so
Kalau dia completely randomized design, so kita akan lihat ini adalah replikasi ada 3. So di kalangan replikasi semuanya adalah randomized. Di kalangan treatment juga semuanya adalah randomized. Okay, so ini menunjukkan ianya adalah completely randomized design. So apabila you masuk dalam makmal, pertama sekali you perlu buat adalah you kena prepare ada 9 sampel. Replikasi pertama ada 3 sampel. Replikasi kedua ada 3 sampel. Replikasi ketiga ada 3 sampel. So you dah kena prepare siap 9 sampel. Kemudian you ambil secara rawak. Kemudian you ambil secara rawak. Ambil secara rawak. Jadi dalam kes ini ianya adalah 60 darjah Celsius untuk replikasi kedua. So apabila you masuk dalam makmal, pertama sekali you kena buat adalah setelah you sediakan ketiga-tiga replikasi sampel, maka you kena ambil replikasi kedua, panaskan selama pada 60 darjah Celsius. Setelah itu run order number 2, you kena ambil replikasi yang ketiga, kemudian you panaskan pada 80 darjah Celsius. Kemudian untuk replikasi yang ketiga, untuk run order ketiga, ambil replikasi pertama, panaskan pada 60 darjah Celsius. Dan seterusnya. So itu yang dinamakan sebagai completely randomized design. Yang mana ada perawakan yang sempurna di antara suhu pemanasan dan juga replikasi. So kalau kita lihat di sini, semuanya dirawakkan di antara replikasi dan juga suhu pemanasan. So itu adalah completely randomized design. Kemudian kalau completely randomized block design. So bermaksud kita dah block. So dalam food science, maka yang paling mudah untuk kita block adalah kita block dia punya replikasi. Kita block dia punya replikasi. Bermaksud kalau macam di sini, apabila you masuk makmal, you kena sediakan ketiga-tiga replikasi. Tetapi di sini, apabila you masuk makmal, you cuma sediakan satu replikasi saja. Iaitu daripada sampel pertama tu, dipecahkan kepada 3. Daripada sampel pertama, dipecahkan kepada 3, you dapat 3 replikasi. Kemudian you rawakkan. So pertama, contohnya adalah 60 pemanasan, 60 darjah Celsius. So ambil sampel pertama daripada replikasi pertama, panaskan pada 80 darjah Celsius. Kemudian you ambil sampel yang kedua daripada replikasi pertama, you panaskan selama pada 80 darjah Celsius. Dan seterusnya yang ketiga adalah pada 70 darjah Celsius. So setelah itu you boleh analyze hantar pada untuk buat analisis dan sebagainya. So kalau kita lihat di sini adalah replikasi ni tadi ianya tidak rawak. Tidak macam ni. Replikasi ni rawak kan. Yang ini ianya tersusun satu. Bermaksud ini semua adalah untuk replikasi yang pertama. Kemudian replikasi yang kedua. Kemudian baru replikasi yang ketiga. Kalau you lihat di situ, tidak ada perawakan dijalankan. Tidak ada perawakan yang dijalankan. So disebabkan kita telah ambil replikasi sebagai blok. So dalam blok yang pertama ini, maka kita rawakkan. Dalam blok yang kedua, kita rawakkan. Dalam blok yang ketiga, kita rawakkan. So maksudnya perawakan itu dia tidak
dia hanya di dalam blok saja. Perawakan ini hanya di dalam blok 1. Perawakan ini hanya dalam blok yang kedua. Perawakan ini hanya dalam blok yang ketiga. Berbeza dengan yang ini, kalau kita lihat, okey, dia tidak ada sequence. Okey, di antara replikasi dan juga suhu. Okey, semuanya dicampur dirawatkan secara sempurna. Okey. So, ini adalah apa yang kita namakan sebagai randomization of completely randomized block design. Okay, dia masih lagi randomization tetapi di dalam block. So completely randomized block design. Okay. Okay, ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Okay, eh? Okay, so saya stop presenting. Okay, so kalau tidak ada, kita sambung kita punya perbincangan. Okay, so selama ini kita telah membincangkan berkenaan dengan one factor design of experiment. Okay, one factor design of experiment. Okay, so kita okay, so contoh dia adalah okay, untuk menentukan kesan luas permukaan terhadap penyerapan minyak semasa penggorengan. Okay, so kita ada di sini, okay, tekan yang ini semuanya telah sama jenis pisang. Okay, kita tekan ini sama jenis pisang. Okay, berbeza. Okay, so faktor adalah luas permukaan yang berbeza. Okay, so itu yang kita nak tengok kesan dia. Okay, kesan luas permukaan yang berbeza. Selepas itu ianya, okay, kita katakan sebagai untuk kita tentukan kesan luas permukaan, maka luas permukaan ini perlu di-varykan, dibeza-bezakan. Barulah kita akan dapat tentukan kesan luas permukaan. Kalau kesan luas permukaan ini cuma satu saja, maka kita tidak boleh tentukan dia punya kesannya. Okay, sebab tu dia mesti ada perbezaan. Okay, so apa yang kita telah buat adalah kita telah bezakan dia dengan pelakuan, iaitu kita namakan sebagai pelakuan. Okay, iaitu 1 cm squared, 2 cm squared dan 3 cm squared. Okay. Okay, kemudian respons dia adalah kandungan minyak. Okay, menggunakan Soxhlet sebagai contoh. Okay. Tetapi ianya cuma satu saja. Okay. Ianya cuma satu respons. Satu faktor. Andai kata kali ini pula, okay, kita nakkan tentukan kesan, okay, tentukan kesan luas permukaan dan okay, luas permukaan dan masa penggorengan. Okay, terhadap penyerapan minyak semasa penggorengan. Okey, contohnya. So sekarang ni kita ada, okey. So sekarang ni kita ada satu adalah kesan luas permukaan. Okey, dan juga masa penggorengan.
Okay, so masa penggorengan. So bermaksud sekarang ni kita nak tengok dua kesan yang berbeza. Okay. Okay, so andai kata, okay, faktor. Okay, yang pertama adalah luas permukaan. Okay, luas permukaan. Yang kedua pula adalah masa penggorengan. Okey, jadi seperti mana juga yang sebelum ini, apabila kita nak tengok kesan dia, maka kita perlu bezakan dia. We have to vary it. Okey, so kita vary ini kepada 1 cm squared, 2 cm squared, 3 cm squared. Okey. Untuk masa pula, maka kita kata okey, katakan satu masa penggorengan katakan okey 10 minit. Yang kedua 20 minit. 15 lah. Okey, yang ni kita ambil 5 minit lah. Nanti hangus pula belum bisa. 10 minit. Okey, ni 15 minit. Okey. Okay. So ini sekarang ni kita ada dua faktor. Dan setiap faktor itu dibeza-bezakan. Okey, luas permukaan ada 1, 2 dan 3 cm square. Okey, masa penggorengan ada 5, 10 dan 15 minit masa penggorengan. Okey, masa penggorengan. So kita ada dua faktor. Okey. So faktor ada dua. Okey, lepas tu level. Okey, level ini adalah berapa yang kita vary kan. Contohnya untuk luas permukaan kita ada berapa level? Kita ada 3 level. Okey, 3 level. Okey, kemudian faktor yang kedua, masa penggorengan. Kita ada 3 level juga. Okey, so dengan itu, apakah adanya perlakuan? Perlakuan dia adalah kombinasi. Ingat ya, kombinasi tahap ataupun levels. Okay, so itu adalah dia punya perlakuan. Okay, ini dalam eksperimen yang melibatkan lebih daripada satu faktor. Okay, lebih daripada satu faktor. Okay, so apakah dia punya perlakuan dia? Perlakuan dia adalah satu. So perlakuan dia adalah satu. Okey, 1 cm 5 minit. 1 cm berapa tadi? 10 minit. 1 cm 15 minit. Okey, kemudian 2 cm 5 minit, 2 cm 10 minit, 2 cm 15 minit. Kemudian 3 cm 5 minit, 3 cm 10 minit, 3 cm 15 minit. Okey. So maksudnya kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. So kita akan ada total 9 perlakuan, iaitu 3 darab
3. Okey? Okey, kalau respons sama juga. Okey, apa yang ada? Okey, respon apa yang kita ukur. Apa yang diukur. So, itu adalah respon. Sebagai contoh, dalam kes ini kita nak tengok penyerapan minyak, kita ukur kandungan minyak. Okey, dalam sampel. Okey, so itu adalah dia punya respons dia. Okey. Semua clear tak? Okey. So kita ada dua faktor. Okey. Dalam sini kita boleh nampak kita ada dua faktor iaitu luas permukaan dan juga masa penggorengan. Okey, kemudian kita ada untuk setiap faktor ada 3 tahap ataupun 3 level. Okey, bukan 3 pelakuan itu cuma 3 tahap saja. Okay, iaitu 1 cm squared, 2 cm squared dan juga 3 cm squared. Okey. Kemudian untuk yang kedua pula adalah faktor yang kedua, masa penggorengan. Okey, masa penggorengan juga ada 3 tahap. 3 tahap, 5 minit, 10 minit dan 15 minit. Okey, ini adalah tahap level, dia bukan pelakuan. Okey. Tetapi apakah dia punya pelakuan dia? Pelakuan adalah kombinasi tahap atau level. Okey, pelakuan adalah kombinasi tahap atau levels. Okey. Iaitu sebagai contohnya, okey, 1 cm squared. Sebab kita ada 1 cm, 2 cm, 3 cm dan kita juga ada 5 minit, 10 minit dan 15 minit. So apabila kita cakap tentang treatment is a combination of the level. So kita akan dapat inilah. Okey, 1 cm squared 5 minit, 1 cm squared 10 minit, 1 cm squared 15 minit dan seterusnya. Okey. Okey, itu adalah satu contoh eksperimen yang melibatkan lebih daripada satu faktor. Okey. Bagaimana kita buat dia punya randomization? Okay, so kita akan discuss itu pada minggu hadapan. Sekejap. Simak sekejap. Okey. So kita akan discuss pada minggu hadapan. So kita berhenti dulu di sini. Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada? Tak ada, doktor. Okey. So, semua faham, bagus. So, kita berhenti dulu di sini dan kita sambung pada minggu hadapan insya-Allah. Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Salam, terima kasih doktor. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Sama.